So kita mula. Okay. Kamu ada ikut jadual tak? Apa nama ni? Jadual GDPR. Ada pelajar kata dia tak tahu ada kelas matematik. Saya pun heran. Bukan kamu ikut jadual ke? Setiap hari. Okay, so kita mulalah. Okay. Ni jawapan lah. Semalam kita dah bincang sampai soalan nombor 6. So ini jawapan untuk soalan nombor 7. Hari ni kita fokus sekarang ni untuk bincang jawapan saja. Sebab saya dah ajar bab 9 lah. So saya nak fokuskan untuk bincangkan jawapan buku modul. Okay, so soalan 7. So dia minta awak tentukan sama ada setiap pasang garis lurus yang berikut adalah serari atau tidak. Okay, di mana awak diberikan dua persamaan. Dua persamaan. So awak kena tukarkanlah kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Kan soalan semalam kita ada buat cara-cara untuk menukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, berapa bentuk persamaan garis lurus? Garis lurus ada berapa bentuk persamaan? Y sama dengan mx tambah c, satu. Lepas tu, ada lagi bentuk lain? Bentuk lain? Ada tiga kan? Ada tiga bentuk. Persamaan garis lurus. Okay. Equation of straight line. Ada tiga. Y sama dengan mx tambah c. M apa? M. Apa maksud M? M mewakili? M. Keceranan. Thank you. Keceranan. Okay. Sebab garisan. Dia mesti ada keceranan. Sebab ada garisan yang sangat cerun. Sangat curam lah kita panggil. Curam. Macam gunung lah. Gunung. Ada gunung yang sangat curam. 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 So kecerunannya tinggi. Ada gunung yang tidak curam. Lendeh. Dia panggil apa? Saya lupa. Apa nama tu. Okay. Dia panggil apa? Bahasa Melayu panggil apa? Gunung apa? Lendeh. Siapa tahu? Kalau yang ni curam, sangat curam. Kita panggil curam ataupun kecerunan tinggi. Okay. Sangat kecerunannya tinggi lah. Kalau yang atas panggil apa? Gunung yang apa? Bukit ya. Bahasa Melayu panggil apa? Ada tak siapa tahu bahasa Melayu? Siapa pandai bahasa Melayu? Okey. So tidak curam. Okeylah. Ataupun kurang curam. Kurang curam lah. Kurang curam. Okey, kecuraman. Kecuraman tu kecerunan lah. Okey. Okay, so curam curam tu kecerunan. Okay, M kecerunan kecerunan ataupun gradient. C mewakili apa? Apakah erti C dalam persamaan? C mewakili apa? Pintasan. Y ke X? Y ke X? Y ya. Okey, kena ingat tu tau. Benda-benda ini kena ingat ilmu ilmu tu kena ingat, belajar dan simpan supaya kita boleh aplikasikan
dalam menjawab soalan matematik. Okay, so Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini persamaan yang pertama lah. Okay, dan X dengan Y tu ialah koordinat. Koordinat. Okay, koordinat X, koordinat Y. Okay. Okay, itu persamaan yang pertama. Okay, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, persamaan kedua. Ada 3 jenis persamaan, 3 bentuk. Dia boleh tukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Yes. Try. Persamaan garis lurus. Siapa boleh berikan persamaan garis lurus bentuk yang kedua? AX tambah BY equal C. Yes, thank you. Okay, so AX tambah BY equal C. Ini bentuk yang kedua. Okay, bentuk yang ketiga, last one. X per A tambah B per Y sama dengan 1. Okay. Okay. X per A kan? Saya macam terdengar A per X. X per A tau. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay ya. A itu apa A? Apa tu A? Pintasan X. Pintasan X. B pintasan Y. Okay, kena ingat benda-benda asas ni tau. Kena cinta. Tak kenal maka tak cinta kan. You kena kenal lah. Tak kenal tak cinta kan orang kata. So kena kenal dululah. Ini persamaan garis lurus. Ada 3 bentuk. Okay, kalau awal lihat soalan A ni, okay, persamaan yang pertama dia bagi Y sama dengan 2X plus 7. Maknanya awak kena tahu lah, oh ini bentuk yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, 6X tolak 3Y sama dengan 5. Oh, ini bentuk yang kedua. Okey. Dan bentuk ketiga dia tak ada di sini. Okey. So, dia nak awak tentukan sama ada selari atau tidak selari. So, kita telah belajar kalau selari, M mesti sama. Kecuranan. Okey. Kalau M sama, maka selarilah. So awak kena tukar kepada bentuk yang pertama, Y equal MX plus C, di mana melalui bentuk yang pertama ini, kita boleh dapatkan kecerunan garisan itu. Okay, so M equal to 2, ini tak payah tukar lah, memang dia dalam bentuk yang pertama. Kan, dalam bentuk yang pertama nak tukar apa lagi kan? Okay, so just kena faham lah. Oh, 2 adalah kecerunan. M tu 2. Kita lihat lagi persamaan yang kedua. Ini 6X tolak 3Y sama dengan 5. Ini awak kena tukar lah. Okay, kena pindahkan 6X. So, jadi tolak. Lepas tu bahagi dengan negatif 3 semua sekali. So, awak akan dapat, Y sama dengan 2X minus 5 over 3. So, dapatlah M sama dengan 2. Maka, mereka adalah selari. Okay, mereka adalah selari. Okay, kalau kamu ada software, kalau awak ada software, kamu boleh install ni kan, GeoGebra Classic kan, di mana kamu boleh masukkan okey, persamaan Y equal 2X plus 7. Okey, ini persamaan dia lah, nampak ni. Ini adalah garisan lurus kalau kita plot dalam graf. Okey, next. Kita buat lagi satu. 6X tolak
3Y sama dengan 5. Nampak ni? Okay. So, ni dia 2 garisan. Okay. Yang atas ni ya, F. F ni yang persamaan pertama lah. Y sama dengan 2X plus 7 kan. Dia nampak tak? Nampak tak? Okay. Yang atas tu persamaan yang pertama. Nampak? Dia akan melalui paksi Y pada nombor 7. Kan? Okay. Paksi Y. Okay. Pintasan Y. Okay. Pintasan Y-nya ialah 7. Untuk persamaan yang pertama. Okay. Persamaan yang kedua yang bawah ni. Okay. Yang bawah ni lah. Okay. So kita boleh nampak lah mereka adalah selari. Okay. Mereka adalah selari. Okay. Tapi kita tak payah plot lah dalam periksa. Kita tak payah plot. Kita hanya perlu tukar ke dalam bentuk Y sama dengan MX dalam masi. Dan kita hanya perlu bandingkan saja kecerunan. Bandingkan kecerunan dah mencukupi untuk kita tentukan selari atau tidak selari. Okey. Ada soalan tak pelajar? Ada tak soalan? Ada. Okey. So soalan B pun sama lah. Awak kena tukar lah. Kena tahulah tukar. So dapat dia punya M untuk persamaan yang pertama. Okey. Persamaan kedua. So M pertama 1/2. M kedua 1/2. Maka mereka adalah parallel. Parallel maksudnya selari lah. Okay. So kecerunan. Persamaan yang pertama negatif 3. Yang kedua ialah 3. So adalah tidak selari lah. Okey, sebab tak sama kan. Satu negatif 3, satu 3. So tak sama. Negatif 3 dengan 3 tak sama. Okey, sebab ada tak sama lah. Okey, D. So akan dapat 1 M sama dengan 3, negatif 3. Satu lagi M juga sama dengan negatif 3. Maka mereka adalah selari. Okey, E, M sama dengan 1/2 dan satu lagi M sama dengan 3/4. So mereka adalah tidak selari sebab M-nya tak sama. So sebelum awak belajar untuk jawab soalan ni, awak kena belajar dulu macam mana nak tukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebab kita ada 3 bentuk, 3 form. 3 form. Ada nak tanya tak soalan ni? Perlu bincang? Perlu bincang tak? Belajar. Boleh ya, kalau nak bincang boleh, tak ada masalah. Ni patutnya ada 7/2 ni. Kan? Semua sekali bahagi 2. Patutnya ada 7/2, bukan 7. So kalau ada apa-apa, tolong beritahu. Kesilapan ke apa ke. Belum tentu jawapan ni betul lah. Ada soalan? Okey ya, tak ada. Saya teruskan. Ini ialah soalan nombor 8. Tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai. Okey, so soalan yang seterusnya dia nak awak tentukanlah persamaan garis lurus. Okey, so kalau awak baca balik ya buku nota yang saya bagi, so dia ada langkah-langkah dia lah. Okey, langkah-langkah untuk kita dapatkanlah persamaan. Persamaan yang kita nak dapatkan ialah ini. Ini biasanya lah. Y sama dengan MX tambah C. Ini biasa yang kita buat. Dalam buku teks pun macam ni. Nota saya bagi pun macam ni. Sebab nota saya dapat ambil daripada buku teks. Okey.
So, langkah pertama kena buat apa? Tahu tak pelajar? Apa langkah pertama untuk dapatkan dia punya persamaan? Persamaan biasanya Y sama dengan MX tambah C. Tahu tak apa dia punya langkah pertama? Langkah pertama apa kalau nak dapatkan dia punya persamaan? Y sama dengan MX tambah C. Pertama kena cari apa dulu? Nak dapatkan persamaan, kena cari apa dulu? XY. X, Y. Okey, lepas tu? Gantikan X. Gantikan X untuk Okey, ini ya langkah-langkah dia. Bagaimanakah anda menentukan persamaan suatu garis lurus? Ada dalam buku teks. Sama kan buku teks kita. Ada 4 langkah di sini. Dia mesti tentukan nilai kecerinan. Mesti ada M dulu. Baru kita, langkah kedua baru kita tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus. Lepas tu kita gantikan kecerinan dan titik koordinat X dan koordinat Y untuk dapatkan kita punya nilai C, iaitu pintasan Y. Maknanya kita kena ada M dulu. M mesti ada, cari M dulu. Lepas tu kita gantikan untuk gantikan X dengan Y, okay, untuk dapatkan C. Dan seterusnya kita dapatlah, okay, mendapat persamaan garis lurus. Macam soalan nombor 1 lah. Soalan nombor 1 kan, kita cari M. Lepas tu kita cari C. Lepas tu kita dapatlah persamaan. So mesti cari M, cari C, lepas tu dapatlah persamaan tersebut. Soalan yang pertama kali tu. Okey. Mari kita lihat soalan nombor ni. A, kecerenannya 3/4. So M 3/4. M equal 3/4. So dia bersilang pada paksi Y pada inilah sifar negatif 2. Maknanya dia sifar negatif 2 ni terletak pada garisan itulah. So awak gantikanlah. Gantikan. Okay, Y equal MX plus C. Gantikan M 3/4 dan titik koordinat X dan Y. So gantikanlah Y negatif 2. Okay, M 3/4 X sifar. Macam ni lah. So dapatlah C. Okay, dapat C. Lepas tu gantikan lagi dalam Y sama dengan MX tambah C. Are you okay? Okay, kalau tak okay, beritahulah. Okay? Tak marah pun, kan? Marah kalau tak join kan? Tak join kelas kan? Ataupun join sekejap, lepas tu keluar. Ataupun join sampai pukul 2 pun ada belajar. Dahsyat lah. Ada yang semalam masuk Google Classroom sampai pukul 2. Kejut saya. Kenapa lambat kehadiran report tak sampai-sampai. Rupa-rupanya ada pelajar tinggalkan Google Meet pukul 2. Saya dah lama dah tinggalkan Google. Ada lagi kat situ. Sampai pukul 2. Okey.
Nasib baik Google Meet. Bukan di sekolah, tinggalkan sampai malam tak balik rumah. Itu dahsyat. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya B. So M negatif 1/8 ada M negatif 1/8. Dalam soalan tu ada, saya tak tunjuklah, awak tengok buku awak sendiri ya, sebab takut awak tak nampak, saya besarkan sikit. Tu saya cuba crop. Saya cuba crop lah. Okay. Tapi dia pun tak boleh lah. Sebab dia pun tak ambil gambar, nampak, tak nampak. Okay, so you rujuk buku awak masing-masing ya. So dia dah ada, dalam soalan tu dia dah ada M, keturunan. Okay, dia dah ada M, diberikan M sama dengan negatif 1/8. So dia gantikanlah. Okay, yang ini sebenarnya dia gantikan. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay. Titik yang diberikan ialah 0, 3. So dia gantikan Y3, M negatif 1/8, X sifar tambah C. So dia dapatlah nilai C. Bentuk am. Okay, so dalam periksa awak buat sampai sini dah cukup lah. Memang kita ikut buku teks lah. Buku teks biasa kita nak bentuk inilah. Okay, saya ikut buku teks lah. Cuma kadang-kadang buku kerja dia lebih-lebih lah. Okay, so kita tak payah ikut sangat lah buku kerja. Kita ikut buku teks. Okay. Kalau buku kerja kadang-kadang kan dia macam ada bentuk arm lah, bentuk pintasan lah, bentuk apa? Saya pun tak ingat lah. Dia ada bentuk-bentuk dia lah. Tapi kita ikut buku teks lah. Buku teks biasa buku teks dia nak jawapan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So awak bagi jawapan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C pun dah okey. Saya dah terima. Okey, saya pun dah terima. Saya terimalah. Okey. So soalan C. Okey, tentukan persamaan garis lurus yang menyilang paksi X pada negatif 5 sifar dan menyilang paksi Y pada sifar 7. Okey, tentukan. So sama jugalah. Okey, saya betul lah, ini betul. Cuma saya ikut buku teks. Okey, saya ikut buku teks. Okey, buku teks kata persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Saya ikut buku teks. Bukan saya pandai-pandai sendiri, saya ikut buku teks. So saya nak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C lah. So dia bagi dia bagi 2 titik. Negatif 5 sifar dan sifar 7. Okey, pelajar, dia bagi 2 titik. Tahu tak cari M? Macam mana? Macam mana nak dapatkan M? Ada cara tak untuk cari M? Keturunan, gradient. Ada tak cara? Siapa ingat cara untuk dapatkan M? Kalau dia bagi 2 titik. Apa rumus dia? Rumus. Ada rumus. Ada persamaan. Ada formula. Cuba ingat. Formula untuk dapatkan M. Keturunan. Tahu tak? Dalam soalan pertama ada kan? Soalan pertama ada formula untuk cari M. Boleh baca kan? Keturunan. Y1. Y1 ke Y2?
Y2 Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Mana datangnya Y2 Y1 ni? Koordinat. Koordinat ni kita rujuk yang atas ni. Atas ni koordinat ada dua koordinat. Koordinat X, koordinat Y. Koordinat X, koordinat Y. Ada dua. Maknanya kita akan anggap yang pertama X1, Y1. Yang kedua X2, Y2. Macam tu je. Okay, X1, Y1, X2, Y2. Okay, so kita labelkanlah sendiri. So, bila kita dah label, maka kita bolehlah kita bolehlah kira kecurangan. Y2 tolak Y1, apa dia? Y2 tolak Y1. 7 tolak sifar. Bagus sekali. X2 tolak X1. Apa dia? Sifar tolak negatif 5. Ya. Okey, sebab dia negatif. Sifar tolak negatif 5. Sifar tolak negatif 5. Macam tu. Okey, so you dapat M sama dengan 7 tolak sifar berapa? 7. 7. Sifar tolak negatif 5? 5 kan. Okey, tekan kalkulator pun boleh. Okey, so kita dapat M. Baru dapat M. Baru langkah pertama. Tapi kita boleh buat. Maknanya benda ni kalau awak selalu buat, awak akan boleh faham lah. Okey. Dia sama je. Dekat step tadi. Ada 4 step. Cari M. Gantikan M dengan koordinat X, koordinat Y. Dalam Y sama dengan MX tambah C untuk dapatkan C, pindasan Y. Okey. Tak susah lah. Yang penting awak buat. Okey, so kita akan gantikan. Okey, so sekarang kita dah ada M. M dah ada. So kita boleh gantikan Y sama dengan MX tambah C. Okey, so kita boleh gantikan Y, gantikan M, gantikan X untuk cari C. Itu maksud dia. Gantikan Y, M dan X untuk cari C. Macam tu. Lepas tu dah ada C, maka lengkaplah. Kan kita punya persamaan. Macam tu je. Tak ada apa pun. Okey. So, awak nak gantikan mana? X1, Y1 atau X2, Y2? Awak boleh gantikan lah mana. Dua-dua mana-mana pun boleh. Sebab dia dua-dua memang, kita boleh gantikan lah. Sama ada X1, Y1 ataupun X2, Y2. Salah satu lah. Salah satu. Salah satu. Contohnya kalau saya nak gantikan X1, Y1. So saya gantilah X1, Y1 lah. X1, Y1. X negatif 5, Y sifar. So saya dapat Y sifar sama dengan M7/5 kurungan X negatif 5 tambah C. Macam tu. Macam tu je lah. Okey. So, tahu tak macam mana nak selesaikan ni? 7/5 darab negatif 5. Berapa kita dapat? Berapa kita dapat? 7/5 darab negatif 5 berapa? Hmm? 7/5 darab negatif 5. Tekan kalkulator pun boleh. 7/5 darab negatif 5 tutup kurungan. Berapa angka-angka dia? Siapa nak teka pada awal pagi ni? Teka-teki. Negatif 7. Kan? Sebab dia boleh potong. 5 dengan 5 kita boleh potong. So kita dapat sifar sama dengan negatif 7 tambah
C. Macam mana nak cari C? Macam mana nak cari C? Pintasan Y. Macam mana nak cari C? Ataupun nak selesaikan persamaan ini. Ini satu persamaan. Sifar sama dengan negatif 7 tambah C. Nak cari C macam mana? Pindahkan siapa? Siapa tahu? Teka-teki yang kedua. Pindahkan siapa? Pindahkan kosong. Pindahkan kosong ke mana? Ini Sorry? ke kanan. Sifar pergi ke kanan. Lepas tu? Awak dapat apa? Sifar pergi ke kanan. So apa akan... So ayat yang seterusnya nak tulis apa? Ataupun ada cadangan lain? Pindahkan negatif 7 ke kiri. Ya, tepat sekali. 1 juta untuk awak. Okey, kita pindahkan negatif 7 ke kiri. So, bila dia pindah akan jadi apa? 7 positif 7. Kan? Sebab 0 tambah 7 sama dengan C kan? So, 0 tambah 7 kan sama dengan 7 lah. So, 7 sama dengan C. 7 sama dengan C. Kita ubah balik lah. C sama dengan 7 lah. Biasa kita letak ke unknown di depan. Biasanya lah. Okay. So, macam tu je lah. Kita dapatkan C. So, M dah ada, C dah ada. Maka lengkaplah kita punya persamaan. Y sama dengan 7/5 X tambah 7. So, kena hafal lah. Kena hafal. Ni. Persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. So, saya ikut buku teks ni. Bukan saya tak nak ikut buku kerja. Tapi memang kita kena ikut buku teks. Bukan ikut buku kerja. Sebab ini silibus kerajaan. KPM kan kerajaan. Okey, D. Okey, D. Saya rasa sama je lah. Okey, dia bagi awak 2 titik. Okey. So, awak kena carilah dia punya M. Lepas tu cari C. Lepas tu dapat jawapan. Okey. You faham tak apa maksud soalan ni? Tentukan persamaan garis lurus yang menyilang paksi X pada 8 sifar dan menyilang paksi Y pada sifar negatif 4. Maksudnya apa? Awak ada satu garisan. Garisan itu, awak ada satu garisan yang terletak pada sata kates lah kita panggil ini sata kates. Dan garisan itu dia menilang, bersilang paksi X 8 sifar. Ni 8 sifar, okeylah kat sinilah. 8 sifar. Dan paksi Y, dia bersilang paksi Y 0 negatif 4. 0 negatif 4. Okeylah, saya letaklah sini. Apa ni saya nak kata? 0 negatif 4. 0 negatif 4. Ni ya. So, dia akan lalu sinilah. Garisan tu. Sorry tak cantik. So, dia lalu sinilah. Dia lalu 0 negatif 4 dan 8 sifar. Dan dia nak awak cari dia punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Itu je soalan dia. Panjang-panjang kena fahamlah ceritanya apa. Cerita dongeng ke, cerita hantu ke, cerita apa ke kan. Kena fahamlah soalan tu apa. Okey. So caranya macam tadi lah saya buat cari M sebab dia bagi awak 2 titik kan. Lepas tu cari C, lepas tu dapat lah. So awak dapat jawapannya
Okey. So saya tak ikut saya bukan salah lah. Cuma saya ikut buku teks lah. Okay. Okay, jawapan akhir awak Y sama dengan Y sama dengan okay, so ini kalau saya sambung X negatif 2Y sama dengan 8. Okay, saya bagi awak buat soalan nanti sekarang dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, bukan general form lah. Boleh tak? Cari M, cari C, cari M, gantikan untuk cari C dan seterusnya dapatkan. Okey, soalan nanti siapa boleh buat dan send dalam Telegram. Kita tengok. Soalan D ya. Send dalam Telegram soalan D. Soalan E pun sama. Okey, dah ada. Okey. Soalan E pun sama. Boleh try lah. Soalan E. Ai. Okay, soalan E boleh try sementara saya ni. Ya. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, D ya. Kita cari M kan. Okay, so negatif So Y2 tolak Y1 tak tulis kena tulis dah. Okay, tuliskan Y2 apa? Ni apa? Y2 tolak Y1 kan awak ada apa? Awak ada tanda kan, awak ada label kan. Y2 negatif 4. So X1 Y1 lepas tu X2 Y2. So awak gantikan Y2 negatif 4 tolak sifar per sifar tolak 8. So awak akan dapat negatif 4 per negatif 8. So awak akan dapat 1 per 2. Ada mistake sini. Sebab you tak buat langkah kerja ni. Negatif 4 tolak sifar. Awak ada formula saja tapi awak tak ada gantikan nilai Y dengan X. So, awak ada silap di sini. Bila awak silap sini memang habis nanti awak. Sebab dia ada apa? Nilai ni awak akan gunakan untuk langkah seterusnya. So tak boleh silap matematik ni memang memang sangat mencabarlah kesabaran kita kan. Kita silap sikit je dia akan hukum kita kan. Kita sikit je kan, tak ada negatif ke sikit je tau. Tapi habis semua. Okay, so memang dia mengujilah kesabaran kita. Okay, so yang penting jangan putus asa lah. Never give up. Okay, never. Okay, so ini ada silap sikit di sini. Okay, so patutnya sini tak ada negatif. So dia gantikan, okay, Y sifar 4 per 8, 8 tambah C. Lepas tu dapat, okay,
Ni tak ada negatif. Okey, awak pindah. Pindah bukan tambah lagi. Kan? Kalau negatif pindah akan jadi tambah. Okey. Dia memang macam itulah matematik kan. Banyak benda step kan kita kena ikut lah. Silap sih memang habis. Tak boleh. Memang dia ada step-step yang kita kena ikut. Okay. So latihan tu penting eh. So patutnya sini sebab tadi awal ada negatif. So pindah jadi positif. Okey. Tapi okey saya faham. Okey, so patutnya sifar tolak 4 sama dengan C. So awak dapat negatif 4 lah. Okay, so ini kesan. Okay lah. So dapat C sama dengan ini. So jawapan awak sepatutnya Y sama dengan 1/2. 4/8 boleh kecilkan tau. Boleh kecilkan. Boleh bahagi dengan 4. 1/2 X tolak 4. So ini jawapan yang betul lah. Okay. Yang ni kalau sebenarnya kalau pelajar dia buat lagi, okay, negatif 2Y sama dengan negatif X tambah 8. Kalau dia buat lagi negatif 2Y bagi negatif 2Y, negatif 2Y bagi dengan negatif 2 sama dengan negatif X bagi dengan 2. Ruang kecil sangat lah. Negatif X bagi negatif 2 tambah 8 bagi negatif 2. So dia akan dapat jugalah nanti Y sama dengan 1/2 X tolak 4. So dia akan dapat jawapan yang sama jugalah. Okay, E ada tak yang dah siap? E. Ada tak E? Ada E. Ada E. E sama je kan E. Dia ada bagi 2 titik kan. Dia nak bentuk Y sama dengan MX tambah C. So cari keturunan. Cari C. Dan dapatlah. Saya lupa satu perkara. Kalau awak faham tadi saya kata garisan itu melalui sifar negatif 4. Maknanya sebenarnya C tu negatif 4 tak payah kira tau. Memang kita boleh nampak daripada gambar raja yang kita lukis. Kan? C tu pindasan Y kan? Negatif 4 lah. Tak payah kira pun boleh. Okay? Kalau you faham konsep dia. Kalau you faham konsep, maka sebenarnya tak payah kira. Sama lah soalan E. Sama soalan E. Soalan E. Soalan E pun sama konsep. Soalan E. Maksudnya di sini ialah persamaan garis lurus yang bersilang. Kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Okay, bersilang paksi X pada 5 sifar. 5 sifar dekat sini lah 5 sifar. 5 sifar kan 5. Dan paksi Y sifar 2. Sifar 2 dekat sini lah. Sifar 2. Maknanya sini 2 lah. Sini 5. So dia lalu macam ni. Maknanya awak cari M lah. Lepas tu C tak payah cari. 2 confirm.
Sebab kita dah lukis, kita tahulah M tu 2. C tu 2. M tu lah yang kena cari saja. So matematik tu kadang-kadang dia berbeza lah. So memang tak sempat kalau awak nak ulang kaji ya. Sehari sebelum periksa. Banyak lah. Kita boleh tukar-tukar sini, tukar sana, tukar sini. Kan? Memang tak sempat lah. Dia tak macam subjek lain. Awak hafal je memang awak muntah semula periksa kan. Apa yang kamu baca. Tapi matematik tak boleh ya. Dia tak boleh baca lepas tu ambil exam tak boleh. Okey, kena buat latihan. Baru awak betul-betul faham. Kadang-kadang awak baca awak ingat faham tapi sebenarnya tidak. Okay. So, E jawapannya apa? E. Ada tak? Tak ada. E. Apa M? Okey, dah ada. Okey, bagus. Kelas 3E senyap je 3E. Setakat ni saya tak dapat apa-apa daripada 3 efektif. 3G ada lah. 3E setakat ni tak ada. Tak ada apa-apa malu malas daripada 3E. 3E okey tak 3E? Mulai 3E okey? Senyap je 3E. Okey, so cari M lah. Apa ni? Ini yang tadi. Okay, so E. So cari M. So apa ni? 2 tolak sifar. Okay, so dapatlah negatif 2/5 betul lah. Kali ni betul keturunan. Betul. Cuma negatif tulis tengah-tengah lah. Biasa kita tulis negatif 2/5 macam tu. Negatif duduk di depan, tengah-tengah. Bukan bawah, duduk tengah-tengah depan. Okey, dapatlah 2 tengok ni. Kalau you faham konsep tak payah kira, kita pun boleh dapat C dulu. Sebab dia kata dia bersilang pada paksi Y sifar 2. So dapatlah Y sama dengan negatif 2/5 X tambah 2. Betul. Cuma negatif tu tulis depan bukan bawah. Okey, so F sama. Keturunannya telah diberikan. So awak dah ada M sama dengan 4. Awak gantikan. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Gantikan. Okay, ni X dengan Y kan. Y 1, M 4, X 6 dapat C. So dapatlah jawapan Y sama dengan 4X tolak 23. Dan soalan G. Keturunan telah diberikan. Dan titik ini telah diberikan. Sama juga. Kita ada M sama dengan 2/3. So kita gantikanlah, okey. Sama juga Y sama dengan MX tambah C ya. Y-nya negatif 1. Okey, 2/3 M6 tambah C. So selesaikanlah. So dapat C sama dengan negatif 5. So dapatlah ni jawapannya. Okey. Itu sajalah, tak payahlah ini, tak payah. Kita ikut buku teks lah. Okay, dalam bentuk Y equal MX plus C. Bukan saya bohong memang kita ikut buku teks. Tak payah tukar bentuk-bentuk lain lah. Okay. That's why saya tak tunjuk awak jawapan buku modul. Saya ada jawapan buku modul. Saya rasa mungkin awak pun ada buku modul jawapan. Sebab boleh scan dari belakang kan. Ada QR code. Tapi saya tak bagi sebab ada jawapan yang saya tak berapa setuju lah.
Okey. So kita lihat soalan yang seterusnya. Sama juga ini dah buat kan. Kita dah buat cari dia punya keturunan, ikut formula, dapatkan C dan dapatkan dia punya persamaan. Cari M, sebab dia bagi 2 titik. Banyak kali kita dah buat benda ini. Kalau awak buat, awak akan rasa seronok bila awak dah mahir, menguasai, awak akan dapat kepuasan yang tidak boleh dibeli dengan wang tunai. Kepuasan. Macam awak main game juga lah. Kalau awak berjaya, awak akan rasa seronok kan. Okay? Kalau awak akan kecewa kan. Matematik pun sama lah. Awak kalau boleh buat, awak akan rasa seronok. Okay? Yang penting jangan putus asa lah. Okay? Beza antara matematik dengan game ialah game dia ada muzik, ada gambar-gambar yang menarik. Matematik tak ada. Okay? Dia hanya ada nombor sahaja. So ada pelajar mungkin dia rasa bosan lah. Tapi kalau you buat, faham, awak rasa seronok juga lah. Dan percuma tak payah bayar. Kalau game kena bayar, ni tak payah bayar. Ada soalan tak pelajar? Ada apa-apa soalan? Ada tak soalan? Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, soalan nombor 9, tentukan titik persilangan bagi setiap pasang garis lurus dengan kaedah graf. Okey, so ini awak telah belajar tingkatan 2. Awak kena buat graf lah, supaya kamu boleh cari dia punya titik persilangan. So ini contohlah yang telah disiapkan oleh pelajar. So sebenarnya contoh ni, di sini dia bagi sifar 2. Memang so awak boleh buat lebih tak semestinya sifar 2 saja. Awak boleh buat sifar 1, 2. Lebih boleh boleh buat lebih sifar 1, 2. Seperti mana awak buat sebelum ni. Tapi kalau awak boleh buat lebih. Boleh buat lebih. Sifar 1, 2. Sifar 1, 2. Dan awak juga boleh guna kalkulator. Contoh. X sifar, Y apa? Kan? Kita boleh tekan kalkulator. Kita masukkan formula dia. Negatif. Y sama dengan negatif 3X kan? So kita tekan negatif 3. Lepas tu alpha X. Kita tekan negatif 3X. Untuk dapatkan Y kita tekan negatif 3X. So contoh kan, kita nak cari Y. Apabila X sama dengan sifar. So kita tekanlah calculate. X sama dengan apa? X sama dengan sifar. Tekan sifar, lepas tu tekan sama dengan so dapatlah jawapan sifar untuk Y. Macam tu. Lepas tu kita nak tekan apa? Tekan calculate X apa? X2 kan? X2, contoh X2. So tekan 2 sama dengan, dapatlah Y negatif 6. Macam itulah. Boleh gunakan alat teknologi. Contoh kita nak dapatkan, kita nak lengkapkan jadual yang kedua ni. X sifar kan? X sifar. Y apa kan? Kita nak dapatkan nilai Y kan? So kita tekan, formulanya 3X minus 6. Kan? 3X tolak 6. 3 alpha X tolak 6. Ini. Lepas tu kita nak nilaikan. So kita tekan calculate. Sifar, X sifar. So tekan sifar. Tekan sama dengan, dapatlah nilai Y negatif 6. Macam tu. Okey tak belajar? Laju sangat tak? Kalau laju sangat tolong beritahu saya.
Laju sangat. Contohnya, sorry? Okey tak? Laju sangat. Okey, laju sangat Okey, so saya nak tunjuklah. Okey, saya tunjuk awak satu lagi. Kan, ni awak ada belajar ni tingkatan 2. Okey, saya tunjuk lagi mencabar, soalan yang lebih mencabar. Ini senang lagi tau. Form 2 soalannya lagi susah. Okey, so mana dia? Ni. Ingat lagi tak? Form 2. Awak boleh download lah buku teks ni dalam dalam online boleh download. Okey, contoh ni kan. Macam mana nak dapatkan nilai Y? Belajar. Macam mana nak dapatkan nilai Y? Ingat lagi tak? Dia bagi X kan? X negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3. Nak cari Y macam mana? Ingat lagi? Kita masukkan dia punya formula. 2X tambah 4. Formulanya 2X tambah 4. So, kita tekan 2 alpha X. Tekan Y pula. X tambah 4. Okey tak? Dah masukkan formula 2X tambah 4. Dah? Belum. Okey, masukkan dulu. Okey, formula 2X tambah 4. Y ni tak payah tekan tekan 2X tambah 4 saja. So kita nak dapatkan nilai Y kita nak dapatkan nilai Y. Okey. Okey, saya keluarkan pen. Calculator. Okey, dah belum? Dah. What mode? What mode? Sorry. X ni tak keluar. Ada tak? So saya buat lagi sekali. 2 alpha ni X. Kan? X tambah 4. Ni. Okay, dia nak awak ni kan belajar form 2 kan. Lengkapkan jadual nilai di bawah. Dengan fungsi. Fungsi itu persamaan lah. Okey. Y sama dengan 2X tambah 4. Dah belum? Dah belum? Dah. Dah, okey. Contoh saya nak dapatkan nilai Y kan. Nilai Y ni kan. Okey, apabila X sama dengan negatif 1, so saya tekan calculate. Okey, so masukkan nilai X negatif 1 sama dengan ni nampaklah jawapannya 2 kan, jawapannya 2 macam tu. Okey, so dapatlah jawapan dia 2. 2 macam tu. Okey, tu dia. Ini jalan kerja kalau nak buat. Okey, ini jalan kerja kalau nak buat lah. Tapi dalam exam, soalan macam ni, tak ada jalan kerja pun tak apa. Yang penting, okey, awak dapat nilai dia. Sama juga, okey. Kita tekan lagi. Nak dapatkan nilai Y kan, apabila X sama dengan sifar kan. So, tekan lagi sekali. Tekan lagi sekali. Calculate. X sifar kan. So, tekan sifar sama dengan, dapatlah 4, Y 4. Y sama dengan 4. Ini jalan kerja lah. Kalau nak buat. Okey. Tak nak buat, lagi cepat guna kalkulator. Okey, sebab kalau exam, untuk jenis soalan macam ni, dia nak jawapan je. Okey, contohnya saya nak X sama dengan 2. Y berapa? So, saya tekan calculate. X sama dengan apa? Saya tekan 2, sama dengan. So, dapatlah. Okey, nilai Y ialah 8. Okey tak belajar?
Okay. Ya. Okey. Okey. Untuk persamaan yang lain sama je. Okey. Untuk persamaan lain, kita tengok lagi satu. Ini contoh kan. Ini lagi mencabar ni. Ini lagi mencabar. Ini kalau nak gantikan, memang pelajar sukarlah. Okey. So kalau boleh guna kalkulator, memang senang lah kan. Cara untuk lengkapkan jadual ini. Okey, cara untuk lengkapkan jadual ini ialah kita key in formula. Key in formula. Okey. Key in formula ini. Key in formula ini tanpa Y, Y ni tak payah. Kita key in X sahaja. Alpha X kuasa 2 tolak 2 alpha X tolak 3. Ini formula dia. Tanpa Y. Tanpa Y. Lepas tu, okey tak pelajar? Boleh ikut tak? Kalau tak boleh ikut, beritahu. Boleh ikut tak? Boleh. Ya, okey. Contoh saya nak dapatkan nilai Y ni kan, kosong kan. Saya kena lengkapkan jadual ini kan. Soalan tu lengkapkan jadual nilai. So, Y, nilai Y apabila X sama dengan negatif 1. So, saya tekan calculate X, apa? X negatif 1. So, tekan negatif 1. So, dapat sama dengan sifar. Kan? So, jawapannya sifar lah. Yang ni, kalau awak tengok dalam buku teks, dia ada dia punya pengiraan. Tapi dalam Excel, kalau tak ada pengiraan, ada nilai, ada jawapan dalam jadual, okey, maka dibenarkan guna kalkulator. Untuk soalan macam ni lah. Sebab soalan ni dia lebih fokuskan kepada lengkapkan jadual. Dan seterusnya lukis graf. Bukan fokuskan kepada pengiraan. So dapatlah sifar seperti mana jadual di bawah ni lah. Sama juga kalau nak dapatkan nilai X sama dengan 1, so saya tekan calculate X sama dengan 1, so tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan, so dapatlah Y negatif 4, tengok ni. X1, Y negatif 4. Macam tu. Sama juga kalau saya nak dapatkan X2, Y berapa? Y berapa? So saya tekan calculate. Okey, X berapa? Okey, X2, lepas tekan sama dengan, dapat Y negatif 3. Macam itulah. Are you okay? Okey Sama juga ni, banyak ni contoh dalam buku teks kalau awak ada masa untuk baca. Okey, kita lebat lagi sekali lagi. Okey, ni contohlah. Okey, saya ambil ni. Lengkapkan jadual nilai. Okey, di bawah. Bagi fungsi Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3 pun kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita melengkapkan jadual ini. Cuma ingatlah, kita tekan kalkulator, tekan 12 tolak alpha X kuasa 3. So, kita tekan shift kuasa 2 untuk dapatkan kuasa 3 kan. Cuma ingatlah, tak payah tekan Y. Tak perlu tekan Y. Tekan 12 tolak X kuasa 3 saja. Maknanya kita hanya masukkan formula sebelah kanan saja. Rumus sebelah kanan kan. Sebelah kanan saja. Sebelah kanan persamaan. Okey, so ini dia rumus. 12 tolak X kuasa 3. Lepas tu, boleh ikut tak? Boleh. Okey, contohnya saya nak calculate. Saya nak calculate X negatif 2. Y berapa? So, saya tekan calculate X negatif 2 sama dengan, dapat jawapan Y 20 kan. Tengok dalam jadual di bawah ni. Kan 20. Okey.
X sama dengan 1. Y berapa? So, saya tekan lagi lah calculate. X 1 sama dengan dapat nilai Y 11. Saya boleh lengkapkan tanpa ada pengiraan. Tak payah kira, tak payah buat manual lah. Tak payah buat manual. Boleh buat automatic. Okey, tanpa ada kesilapan. Okey. X sama dengan 2, dapat Y sama dengan 4. Okey. Banyak lagi lah contoh-contoh dalam buku teks. Okey, so ini pun tadi yang saya terangkan tadi lah. Di mana kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai Y. Itu dia. Okey, cuma nilai X ni awak boleh tambah sendiri ya kalau tak cukup. Sebab di sini dia hanya bagi 2 ruang saja. Awak kalau tengok balik buku teks awak dulu, memang dia banyak lah. Supaya kamu boleh lukis graf. Tapi di sini dia hanya bagi 2 sahaja. So kalau tak cukup boleh tambah. Okey, awak boleh buat 0, 1, 2. X 0, 1, 2. Okey, so yang penting kamu dapatlah lukis lah graf ini. Yang penting awak boleh dapat graf ini. Dan untuk A ni, sebab dia bentuknya lain daripada B A awak kena tukar. Itu yang pentingnya awak kena ingat A ni. Okay, dia bagi 3x minus 2y sama dengan 4. So, awak kena tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. So, di sini dia ada buatlah jalan kerja. Sahabat kita, dia ada buat jalan kerja. Tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c supaya kamu boleh guna kalkulator untuk membantu. Okay, untuk dapatkan nilai x sifar y berapa. Sama juga, okay, kena tukar ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Supaya kamu boleh guna kalkulator untuk membantu awak lengkapkan jadual nilai. Ada soalan tak? Ada soalan tak pelajar? Ada soalan? Tahu tak plot? Tahu tak? Contohnya kita dapat X sifar, Y sifar kan. So, kena tahu plot lah kedudukannya kat mana. X sifar, Y sifar. X2, Y negatif 6. So, cari X2, Y negatif 6. Okey, kat sini. Macam tu, plot. Lepas tu, gariskan. Macam tu. Persamaan yang pertama. Gariskan. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, hari ini saya berhenti di sini ya. Kita sambung minggu depan. Okey, tolong buatlah. Okey, soalan-soalan yang seterusnya, soalan 10, 9, 12. Okey, dan buku modul ni berapa ni? Buku modul B pun ada soalan satu set PT3 boleh buat lah. Boleh buat dulu. Okey. Kita akan bincang okey, kelas yang seterusnya minggu depan Apa-apa soalan boleh tanyalah. Boleh tanya dalam kelas masing-masing. So, terima kasih kerana hadir hari ini. Semoga dapatlah sedikit sebanyak ilmu daripada saya. Thank you. Noaina Balkis. Okay, terima kasih Kara Hussein. Thank you, sir. Okay, thank you. Jumpa minggu depan. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.